Assalamualaikum, what is up guys? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku doakan korang berada dalam keadaan sihat bersama dengan keluarga masing-masing. Dan thank you so much guys kerana masih lagi sudi untuk menonton video aku. Thank you so much. Seeing is believing. Do you guys believe it? Or you guys don't? Seperti yang kita tahu guys, manusia ni merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dan sebenarnya banyak lagi makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita bukanlah satu-satunya makhluk yang ada dekat atas muka bumi ini. Dan berbalik kepada quote yang aku cakap awal tadi, seeing is believing. Do you guys still believe it? Or you guys don't? Cerita aku untuk video kali ini adalah satu cerita di mana seorang lelaki ni hijabnya ataupun pandangannya telah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seketika. Dan oleh itu lelaki ni guys, dia boleh nampak apa yang manusia tak sepatutnya nampak guys. Okay guys, cerita ni sebenarnya berkenaan dengan kawan aku sendiri. Okay, aku dengar cerita ni dari mulut dia. So info yang aku dapat ni bukan info daripada third party. No, it's from him, fresh from the oven. So apa benda yang akan aku ceritakan dekat korang ni adalah pengalaman kawan aku ni, yang mana dia tak nak nama dia disebut dalam video ni. So aku akan panggil dia dengan nama lain. So aku panggil nama dia Jamal lah, senang. So si Jamal ni guys, dia telah mempunyai satu pengalaman di mana dia boleh nampak benda yang kita tak sepatutnya nampak, which is hijabnya, pandangannya dan juga pendengarannya telah dibuka untuk seketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ceritanya bermula pada penghujung tahun 2008. Okey, kira nak masuk pada tahun 2009 lah pada waktu tu. Si Jamal ni guys, ibu dia pada masa tu menjemput seorang pengamal perubatan tradisional untuk pergi ke rumah diorang lah. Macam ibunya jemput orang tu untuk dia tengok apa sakitnya. Kalau dalam bahasa Sarawak ni dia cakap macam bertenung. Pengamal perubatan tradisional tu datang ke rumah si Jamal ni untuk tengok apakah sakit ibu si Jamal ni. Dan pada waktu tu si Jamal ni cakap dia memang tak percaya dengan benda-benda macam ni. Dalam hati dia tu ada satu perasaan yang dia fikir yang pengamal perubatan tadi tu seorang scammer. Apa benda lah, kelentong lah semua ni, aku tak percaya. Time tu dia dan isteri dia cakap dengan aku memang sikit pun tak percaya guys. So dia orang pun macam tengok sama sendiri kan. Lepas tu dia orang macam senyum-senyum dan tahan rasa nak gelak lah. Dia cakap dengan aku, pada waktu tu dia memang tak percaya yang benda-benda yang gaib ni, yang kita tak boleh nampak tu, memang betul-betul wujud guys. Dipendekkan cerita guys, sehari selepas tu dia cakap dengan aku isterinya telah kena histeria. Korang boleh bayangkan histeria tu macam mana guys? Kadang-kadang orang yang kena histeria ni mata dia terbuka besar ataupun dia tak nak tengok apa-apa. Dan kadang-kadang orang yang kena histeria ni adalah bukan diri dia sendiri. It's not him, it's not her. Ada benda lain yang masuk ke dalam badan sometimes guys. So dipendekkan cerita, isteri kawan aku ni, si Jamal ni kena histeria. Pada waktu tu dia sangat-sangat panik dan juga nervous. Dia cakap macam tu dengan aku. So apa yang dia buat, dia terpaksa panggil pengamal perubatan tradisional yang telah merawat ibunya sehari sebelum tu untuk tengok keadaan isterinya. Dan selepas tu guys, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, benda tu guys telah berjangkit. Si Jamal ni pula yang terkena sakitnya guys. So pada waktu tu dia cakap dengan aku guys, sikit demi sedikit penglihatan ataupun hijabnya telah dibuka guys. Dia nampak benda yang tak sepatutnya manusia nampak. Dia tak nak tengok benda tu guys. Dia cakap dengan aku, first time
In my life, aku tengok benda tu depan mata aku sendiri tau. Dia cakap dengan aku. Dan selepas hari demi hari guys, dia rasa sangat-sangat sakit. Dan dia cakap dengan aku, sesak nafas guys. Mana tak guys, kau buka mata je, kau tengok benda tu guys. Buka je mata kau tengok, dia ada di atas, di kiri, kanan, bawah, belakang. Dia nampak segala-galanya guys. Kalau korang tengok movie pun, korang boleh tukar channel. Kalau korang tak nak tengok, dan tutup TV dan tengok cerita lain. Ini tak guys, this is the reality. Dan selepas tu guys, seorang demi seorang pengamal perubatan tradisional, dia cakap pada waktu tu telah merawat diorang ni, tapi tak dapat guys. So akhirnya dia cakap dia dan isterinya terpaksa berpindah ke rumah seorang bomoh dan tinggal di situ. Sebab every time, every second, every minute guys, mula-mula diorang kena tu, bomoh tu cakap datang seminggu sekali, lepas tu 3 hari sekali, 2 hari sekali, last every day guys, sampai diorang tak tahan dan ambil decision untuk tinggal dekat rumah bomoh tu. Dan di situlah dia makin nampak benda yang tak sepatutnya kita nampak, benda-benda gaib ni guys. So dia cakap dengan aku, first time tu dia tengok jin tu guys. Dia cakap benda tu ifrit tau. Dia tengok benda tu depan muka dia. Dia tak nak tengok, dia tengok tempat lain. Selepas tu ifrit tu guys, jin tu perasan yang kawan aku ni, si Jamal ni, dia boleh tengok dia. So dia rasa terancam dan dia marah guys. Dan lepas tu dia pergi kacau Jamal dan isterinya hari demi hari guys. Dan pada waktu tu si Jamal cakap dengan aku, ada orang lain yang datang pergi dekat rumah bomoh tu untuk minta rawatan. Dia boleh nampak bomoh tu gunakan apa. Dan dia cakap dekat bomoh tu, kau tahu tak apa yang kau gunakan ni? Bomoh tu sendiri pun tak tahu benda apa yang dia guna untuk rawat pesakit. Macam mana dia nak rawat aku, dia cakap. Pada hari tu dia start solat guys. Dan dia cakap dengan aku, waktu dulu tu dia memang seorang yang agak jahil. Time dia solat, dia cakap dia tengah solat. Dan pada waktu tu makhluk tu guys, jin tu guys, dia goyangkan si Jamal ni guys. Dan dia tengok bulu roma benda tu guys. Dia cakap dengan aku macam ni, bulu roma benda tu kalau kau tengok sebesar tong guys. Bulu roma sahaja dah besar tong, belum lagi bahagian yang lain. Dan aku tanya dia balik, kau memang betul-betul nampak ke macam mana? Dia akan menyerupai apa yang kita fikir. Dan dia paling benci kalau benda tu menyerupai pocong guys. Sebab dia cakap memang hodoh gila. Dia tak nak tengok. Ada satu part tu, time dia solat tu, dia rukuk tau. Selepas dia rukuk tu, benda tu guys, memang dekat bawah, dekat lantai. Time dia rukuk dan dia kacau guys. Dan ada pada satu tahap tu, dia cakap dia boleh nampak perempuan-perempuan ni, kalau mana yang dalam hadas besar tu, ada Kak Pontianak ni ikut belakang guys. And finally guys, dia pergi ke sebuah masjid. Dia cerita dengan aku selepas dia ambil wudu, dia pun prepare untuk solat dalam masjid tu. Selepas dia masuk ke dalam masjid guys, ini satu lagi cerita okay? Dia terkejut tengok ada satu susuk besar dalam masjid tersebut, di mana benda tu dia cakap adalah jin Islam. Dan jin Islam tersebut pun terkejut tengok dia. So diorang dua ni, jin ni dan juga Jamal ni, sama-sama terkejut guys. So aku tanyalah dekat dia, so apa yang dia cakap dengan kau? Dia tak cakap apa-apa, dia bagi salam and then solat, that's it, dia cakap. So dia cakap macam tu dengan aku. Dan dia suka pergi masjid masa tu sebab dia cakap di kawasan masjid tu adalah tempat yang sangat tenang. Kerana benda-benda yang jahat ni guys, yang kita tak nampak ni, dia boleh nampak pada waktu tu memang tak akan dekat dengan masjid. Dia orang akan jauh-jauh dari masjid. Dan sampai satu tahap tu, apabila dah beberapa bulan, nak dekat setahun, dia cakap dia cuba okay, untuk tengok benda tu. Dan benda tu siap warning dia guys, siap ajak dia gaduh. Dan pada waktu tu dia cakap dengan aku yang dia just baca surah, start huruf alif sahaja. Dan pada waktu tu dia tengok keadaan mereka, dunia mereka, dunia gaib yang tak nampak tu bergegar guys. Selain daripada itu guys, ini dia cakap dengan aku okay, pada waktu azan dia boleh nampak yang jin-jin ni akan lari bertempiaran guys.
So guys, dia cakap dengan aku benda tu berlarutan sehinggalah nak sampai setahun macam tu. And sampailah pada satu ketika tu di mana dia dah memang tak tahan. And dia dengar guys, macam ada suatu suara yang cakap kat dia, sampai bila? Sampai bila nak jadi macam ni? Suara tu suruh dia beramal, zikir. So dia buat benda tu istiqomah guys. Dan dia cakap semakin dia banyak zikir guys, jin-jin sebelum ni yang attack dia ni memang pergi. Tetapi guys, dia cakap selepas tu jin-jin yang pangkat dia lebih tinggi datang untuk kacau dia guys. So that's mean semakin tinggi kau beramal, semakin tinggi benda tu, makhluk gaib tu pergi kacau kau. Dan hari demi hari dia pun terus beramal, dan Alhamdulillah dengan izin Allah guys, akhirnya hijabnya telah ditutup. Dan dia sangat-sangat bersyukur, dan dia cakap dengan aku, memang satu pengalaman yang aku tak akan lupakan bila hijab aku terbuka. Dia start daripada seorang yang tak percaya benda tu, now dia memang dah nampak dan dia percaya guys. So guys, dalam Islam benda ni bukanlah benda yang asing. Kita tahu ada makhluk lain yang hidup selain daripada manusia. Ada benda yang kita boleh nampak, okay? Ada benda yang kita tak boleh nampak. So kita kena beriman dengan benda-benda yang gaib ni. Aku nak kongsikan dekat korang semua yang bahawa hijab seseorang tu, ability yang ada pada manusia ni, kalau kita rasa kita hebat, kita bukanlah makhluk yang hebat. Manusia ni guys adalah makhluk yang lemah. Kita tak ada kuasa, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni guys. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton sampai habis video ni. Aku sangat-sangat menghargainya. Thank you so much. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.